Ya kawan-kawan, kita bertemu lagi pada kali ini. Kali ini Knowledge Mitch ingin membawa anda tentang satu sejarah yang mungkin ramai generasi muda yang tidak tahu akan kewujudannya. Walau bagaimanapun dengan adanya video ini, memang ada sudah video-video lain yang sudah orang lain cover. Tapi I think it's about time for Knowledge Mitch pula untuk memberikan anda insight bagaimanakah Lombong Mamut ini bermula, supaya the new generation of Sabahan is aware that this is an awesome history that should be learned by many. So bagaimanakah perlombongan mamut ini bermula? Sejarah pembangunan Lombong Mamut dimulakan dengan menggunakan dana khas bangsa-bangsa bersatu oleh pasukan Penoroka pada Disember 1963 sejak ke tahun 1965 di Ranau, Sabah. Hasil kajian PBB mendapati nilai-nilai tembaga yang tinggi termasuk logam-logam lain di dalam tanah, sedimen sungai dan air sungai Mamut, Bampangan dan Lohan. Dalam pertandingan tawaran yang sengit antara beberapa negara, Jepun Union yang diwakili oleh OMRD telah memenangi tender tersebut dan ia diberi permit untuk penerokaan ke atas tanah sekitar Mamut dan seterusnya diberikan kebenaran untuk melombong mineral-mineral yang tertakluk dalam perjanjian antara Kerajaan Negeri Sabah dan OMRD. Pada masa penerokaan, 15,620 meter mendalam telah digali. Dalam 15,000 meter telah digali dan didapati reserve biji mineral diamati berhampiran 100 juta tan. Dalam reserve yang tinggi itu, hampir 80% adalah grade tinggi tembaga koper, yang lain adalah biji-biji perak dan emas. Jadi kita tengok berapakah banyaknya perak dan emas yang mereka telah dapati selain daripada grade tembaga yang tinggi itu. Jadi kalau kita lihat history dia adalah sangat lama sudah, 1963, kini selepas September itu, Desember telah bermulanya penerokaan itu. Wow. Jadi bagi sesiapa yang ada di sana, new generation, lihatlah video ini sampai habis agar anda mengetahui bahawa benda ini wujud di Ranau, di kampung Lohan itu. Jadi stay tune, kita akan sambung lagi selepas iklan. Okey. Ya kawan-kawan, kita sambung lagi selepas adanya kebenaran untuk melombong itu. Maka justru itu perlombongan oleh OMRD bermula pada tahun 1970. Selepas 5 tahun beroperasi pada November 1975, selepas 5 tahun, pengantaran sulung biji tembaga koper ini telah diangkut ke jeti usukan. Sebenarnya kita akan boleh nampak lagi jeti itu pada masa ini di usukan, dan seterusnya ke Jepun untuk penapisan di negara tersebut. Sayangnya pada masa itu, Knowledge Mitch berfikir bahawa tidak ada teknologi penapisan koper pada masa itu. Kalau ada, mungkin adanya downstream processing koper yang ada di Sabah ini, dan mungkin sampai sekarang masih ada dan memberi peluang pekerjaan. Tidak dapat dinafikan pada masa tersebut perlombongan Knowledge Mitch ada kawan-kawan yang senior dari Knowledge Mitch pernah bekerja di situ. Dan kalau saya lihat dari Facebook, Datuk Seri Panglima Madius Tangau juga pernah bekerja sebagai buruh kasar di copper mine di sana, di Mamut itu. Pada hari ini semua hasilnya telah dibawa pergi. Sabahan hanya berputih mata. Betul juga, mungkin kita boleh belajar dari kesilapan bahawa jika ada lagi usaha-usaha perlombongan seperti ini, kita kena pastikan bahawa hasil itu kena stay di Sabah. Kekayaan negeri Sabah tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Dan mungkin ini satu kebenaran yang betul, sebab ini adalah petikan yang Knowledge Mitch ambil daripada Facebook. Dan mungkin apa yang dilontarkan oleh penulis ini mungkin ada kebenarannya, di mana pada masa itu kita tidak dapat menikmati the benefit of copper dan perak dan emas. Kita tidak tahu berapa banyak emas yang telah mereka kutipi, sama ada mereka ada declare atau tidak, we don't know. Tapi nanti selepas ini Knowledge Mitch akan buka lagi satu artikel Wikipedia, berapa banyakkah emas yang mereka telah lombong dan bawa. Dan intipatinya adalah jika pada masa itu emas-emas itu disimpan oleh kerajaan negeri sebagai reserve seperti yang dilakukan di negara-negara lain, di mana emas itu mereka jadikan dia sebagai reserve negara yang tertentu lah. Yang tinggal kini hanyalah Lombong yang beresit.
yang menunggu masa untuk melimpah keluar. Memang betul, sebab walaupun kawasan Mamut sekarang ini mempunyai potensi untuk dijadikan pelancongan, tetapi untuk merawat kolam yang dikorek sedalam 15,000 itu, kalau kita nampak gambarnya nanti, memakan kos ataupun belanja yang sangat besar untuk rehabilitate tasik buatan manusia itu yang bekas lombong itu. Memang mengikut pakar-pakar, air di situ sangat berbahaya, beresid dan tidak digalakkan untuk menyentuh, apalagi untuk mandi di sana, ya. Jadi itulah secara ringkasnya bagaimanakah Lombong Mamut ini bermula dan apakah kesan sosioekonomi secara jangka panjang yang dapat negeri Sabah alami pada masa tersebut selalu. Namun tidak dapat dinafikan dalam jangka masa 1970-an itu, bermulanya perlombongan itu sehingga 1999 kalau tidak silap mereka telah berhenti. Memang tidak dapat dinafikan sosioekonomi di sana melimpah dengan adanya peluang-peluang pekerjaan. Tetapi jika diperkatakan how can we do it better in order to manage dat hasil bumi itu, kemungkinan limpahan itu akan lebih banyak dirasai oleh rakyat di negeri Sabah, terutama di Ranau pada masa tersebut. Kita sambung selepas ini. Ya kawan-kawan, kalau kita lihat sekali lagi, revisit balik lokasi Lombong Mamut ini terletak di daerah Ranau, negeri Sabah, negara Malaysia, ya. Dan pengeluaran produknya adalah koper, tembaga dan dengan emas dan perak. Pengeluaran, ini penting. Ini dari knowledge which dapat dari Wikipedia. Pengeluaran 2,1 juta tan pekatan yang mengandungi 520,000 tembaga. Dan 39 tan emas. Bayangkan, 39 tan emas bersama. Ya, knowledge which ulang sekali lagi, 39 tan emas pada masa perlombongan dari 1975 hingga 1999. Bayangkan, 39 tan emas, 1 tan bersamaan dengan 1000 kilo. 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. Jadi kalau kita darab 39 tan, 39 kali 1000 kali 1000, kita dapatlah dalam bentuk gram. Dan 1 gram emas sekarang lebih kurang RM280. Mungkin sekarang sudah RM288. Kita darablah. Dan jika emas ini dijadikan reserve pada masa itu oleh negeri Sabah, bagaimanakah kita dapat bayangkan kekayaan Sabah pada masa itu? Dan jika digunakan dengan betul, boleh membantu membaiki infrastruktur dan juga pendidikan dan sebagainya untuk kesejahteraan rakyat. Awesome kan? Sangat awesome. Hasil emas itu jika kita simpan, kerajaan negeri simpan untuk dijadikan reserve pada masa itu. Dan 250 tan perak di Lombong dari 1975 sehingga penutupannya pada tahun 1999. Memang banyak. Jadi mungkin penulis tadi itu yang kita cuma berbudi mata, mungkin ada kebenarannya. Dan mungkin ini boleh dijadikan sebagai iktibar atau pengajaran untuk kita lebih careful bila manage hasil-hasil bumi kita di masa akan datang jika ada similar usaha seperti ini yang mungkin kalau tidak silap perusahaan cermin nanti yang akan dia adakan di Kudat. Jenis lombong terbuka, kedalaman tertinggi 500 meter. Wow. Sejarah dibuka 1975, ditutup 1999. Pemiliknya adalah Mamut Copper Mining Sdn Bhd. Jadi itulah serba sedikit latar belakang perlombongan Mamut ini. Ya, jadi bagi sesiapa saja yang pertama kali melihat video ini, semoga ia dapat memberikan satu insight kepada anda, latar belakang dan apakah opportunity cost yang kita kerajaan negeri ataupun rakyat Sabah hilang apabila banyak leakages pada masa tersebut. Mungkin ada leakages, knowledge percaya banyak leakages sebab mungkin 39 tan emas ini mungkin ada banyak lagi, mungkin lebih daripada ini, mungkin tidak declare, tidak dapat diisytiharkan oleh Mamut Copper Mining Sdn Bhd ya pada masa tersebut. Oleh itu semoga yang memberikan satu insight kepada anda, generasi sekarang, generasi yang akan datang, untuk mereka mengetahui bahawa lombong copper yang terbesar mungkin di Sabah ataupun di Malaysia ini wujud di Ranau pada 1970-an sehinggalah berakhir pada 1999.
Nilus Mitch, hope you get the value from this. Don't forget to subscribe, share and comment. Semoga Nilus Mitch akan terus bersemangat memberikan anda insight yang berguna di masa akan datang. God bless, you are awesome. NMO.